Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sarah Aiman binti Majuso dari DSB 1B. Hari ini saya ingin membincangkan isu penghayatan etika dan peradaban terhadap pasaran. Topik yang saya bawakan adalah isu pemerdagangan manusia. Apa itu pemerdagangan manusia? Pemerdagangan manusia adalah perdagangan dan perniagaan yang melibatkan pergerakan atau migrasi manusia secara haram, termasuk aktiviti buruh secara sah dan secara paksa. Istilah ini digunakan dalam konteks lebih sempit oleh kumpulan advokasi atau kumpulan berkepentingan khas untuk merujuk kepada pengrekrutan, pengangkutan, perlindungan atau pengambilan manusia bagi tujuan perhambaan, pelacuran dan buruh paksa termasuk melalui ikatan hutang. Pengeksploitasian pemerdagangan manusia termasuk memaksa orang melakukan pelacuran atau bentuk eksploitasi seks lain, buruh paksa, hamba atau amalan yang sama seperti perhambaan. Bagi kanak-kanak, eksploitasi termasuk untuk tujuan pelacuran, pengambilan anak antarabangsa yang tidak sah, perkahwinan kanak-kanak atau pengambilan kanak-kanak sebagai tentera, pengemis, tujuan permainan atau tujuan kegiatan keagamaan. Seterusnya pengenalan kepada pemerdagangan antarabangsa. Pemerdagangan antarabangsa merupakan senario serius yang melanda dunia secara global. Ia juga berada di tahap yang semakin membimbangkan dengan anggaran hampir 2.5 juta manusia dari 127 buah negara telah diperdagangkan di seluruh dunia. Pemerdagangan manusia bukanlah satu fenomena baharu yang melanda dunia. Malahan ianya dipercayai telah bermula ribuan tahun dahulu dalam bentuk perhambaan. Menerusi kajian sejarah juga terdapatnya bukti-bukti yang menunjukkan bahawa pemerdagangan manusia telah berlaku di rantau seperti Asia Tenggara sejak zaman penjajahan lagi. Hal ini misalnya dapat dilihat menerusi wanita-wanita dari Jepun dan China yang telah bermigrasi melalui Singapura ke negara-negara Asia Tenggara lain untuk berkhidmat sebagai pekerja seks. Seterusnya, terdapat 3 jenis negara yang terlibat. Pertama sekali, negara sumber, negara transit dan negara destinasi. Okay. First, negara sumber. Negara sumber merupakan negara di mana orang yang diperdagangkan itu berasal. Negara sumber ini menjadi tumpuan sindiket untuk mencari individu atau kumpulan manusia yang akan menjadi mangsa mereka. Seterusnya, negara transit. Negara transit merupakan negara yang dijadikan sebagai laluan oleh sindiket pemerdagangan manusia untuk membawa mangsa pemerdagangan manusia sebelum tiba ke negara destinasi. Kaedah laluan yang digunakan untuk menuju ke negara transit termasuklah menggunakan jalan darat, laut dan udara. Akhir sekali, negara destinasi. Negara destinasi merupakan negara penerima bangsa pemerdagangan manusia atau negara yang dituju oleh sindiket untuk membawa mangsa mereka. Dalam konteks pemerdagangan manusia, Malaysia dianggap sebagai negara destinasi serta transit bagi aktiviti pemerdagangan manusia dan Malaysia juga tidak dapat mengelak daripada menjadi negara sumber walaupun masih di tahap rendah. Malaysia juga sering dijadikan sebagai negara destinasi kerana perkembangan ekonominya yang pesat di samping kemakmuran yang dikecapi. Oleh itu, ramai mangsa pemerdagangan manusia yang terdiri daripada warga asing menjadikan Malaysia sebagai negara destinasi untuk mereka mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Disebabkan oleh keuntungan yang diraih menerusi aktiviti pemerdagangan manusia adalah besar sehingga mencecah 10 bilion hingga 31.6 US dolar setahun. Menurut Neil Jensen, selaku bekas Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Transaksi Laporan dan Analisis Australia (AUSTRAC), ia telah menjadi sebab mengapa pemerdagangan manusia berterusan berlaku di seluruh dunia sehingga hari ini. Seterusnya, punca-punca pemerdagangan manusia.
Sebab utama pemerdagangan manusia mungkin berbeza antara satu negara dengan negara yang lain. Ia adalah satu fenomena yang kompleks yang biasanya dipengaruhi oleh keadaan sosial, ekonomi, budaya. Walau bagaimanapun, terdapat faktor-faktor yang serupa seperti kemiskinan atau isi rumah berpendapatan rendah, lari dari rumah atau masalah domestik, mereka yang berhijrah ke negara lain untuk tujuan ekonomi, terutamanya wanita, latar belakang pendidikan yang lemah, peperangan, kekurangan peluang pekerjaan yang sah dan sesuai, permintaan untuk perkhidmatan seks wanita dan kanak-kanak, mangsa tidak terikat dengan undang-undang dan boleh diancam, permintaan yang semakin meningkat untuk pekerja asing. Seterusnya, teknik pemerdagangan. Pertama sekali, jualan secara terus. Jualan secara terus di mana wanita dan kanak-kanak dijual melalui pasaran gelap oleh ibu bapa mereka, ahli keluarga terdekat, rumah anak-anak yatim atau penjaga. Pengaruh setempat membantu mereka mengenal pasti orang yang berpotensi dan terdedah menjadi mangsa. Seterusnya, ejen sindiket. Ejen sindiket penipuan yang menipu ibu bapa atau penjaga dan mengumpan wanita dengan janji palsu, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan bergaji tinggi di bandar atau berkahwin dengan keluarga yang kaya. Akhir sekali, perhambaan berhutang. Perhambaan berhutang di mana pedagang haram membayar sejumlah wang kepada ibu bapa untuk mengikat anak-anak mereka bagi perburuhan atau perhambaan seks. Terma-terma hutang biasanya tidak jelas. Apa yang berlaku kepada mangsa pemerdagangan manusia ini? Okey. Kanak-kanak dan wanita yang menjadi mangsa biasanya jatuh ke lembah pelacuran dan perhambaan. Walau bagaimanapun, mereka mungkin dieksploitasi untuk kerja-kerja lain. Misalnya meminta sedekah, menjual mainan dan pen, bekerja di kilang, menjadi tukang urut di rumah urut, membantu rumah dan buruh haram, tukang cuci, mengedar dadah dan perdagangan organ. Seterusnya, langkah-langkah mengatasi. Pertama sekali, langkah dia adalah menubuhkan agensi Majlis Anti Pemerdagangan Manusia. Majlis Anti Pemerdagangan Orang merupakan suatu agensi yang ditubuhkan pada tahun 2008 sebagaimana yang telah diperuntukkan oleh Seksyen 6-1 Akta Pemerdagangan dan Orang 2007, Akta 670. Pindaan akta yang dibuat pada tahun 2010 telah menukar nama agensi ini kepada Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Penyelundupan Migran (MAPO). Keahlian dalam majlis ini terdiri daripada pihak kerajaan seperti Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negara, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Peguam Negara dan Ketua Polis Negara. Ahli di dalam majlis ini juga terdiri daripada pihak badan bukan kerajaan NGO seperti Wakil Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) dan lain-lain. Untuk pengetahuan semua, mampu menjalankan fungsi seperti mengawasi corak imigrasi dan emigrasi di Malaysia, bagi bukti pemerdagangan dan mendapatkan respon segera dari agensi atau badan kerajaan yang berkaitan dan pertubuhan bukan kerajaan tentang masalah pemerdagangan orang yang dibawa kepada perhatian mereka. Seterusnya, Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Penyelundupan Migran 2007 telah diperkenankan. Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007 telah diperkenankan pada 18 Julai 2007 yang bertujuan untuk mencegah dan memerangi pemerdagangan manusia. Tindakan ini termasuk pelindungan dan sokongan kepada mangsa pemerdagangan, hukuman jenayah, penubuhan Majlis Anti Pemerdagangan Manusia dan perkara yang berkaitan dengannya. Walau bagaimanapun, akta ini dipindah pada tahun 2010 dan dinamakan sebagai Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran (ATIPSOM)
Pindaan akta tersebut dilakukan bertujuan untuk menangani sindiket antarabangsa yang menjadikan Malaysia sebagai negara transit pemerdagangan dan penyeludupan manusia sebelum membawa mangsa-mangsa yang terlibat ke negara ketiga, terutamanya Australia. Okay, akhir kata daripada saya, rumusan daripada isu pemerdagangan manusia. Pada pandangan saya, terdapat sebahagian masyarakat pada hari ini yang tidak beretika dan tidak bermoral. Hal ini dapat dilihat melalui isu yang saya bincangkan, isu pemerdagangan manusia di pasaran gelap yang merentasi banyak negara. Isu ini menunjukkan terdapat masyarakat yang tidak berperi kemanusiaan dengan mengeksploitasi manusia lain demi keuntungan sendiri. Namun, sindiket-sindiket yang memperdagangkan manusia ini tidak akan berdiri dengan sendiri. Hal ini kerana tanpa permintaan pembeli-pembeli sindiket-sindiket ini tidak akan menjalankan aktiviti-aktiviti memasarkan atau menawarkan manusia di pasaran gelap. Oleh itu, dapat kita rumuskan bahawa bukan sahaja mereka yang menjual manusia lain, malahan pembeli-pembeli ini juga tidak mempunyai nilai moral. Perkara ini bukan sahaja memberi kesan kepada mental dan fizikal mereka yang diperdagangkan, malah kepada ekonomi negara. Akhir kata, negara dan masyarakat perlulah mengambil inisiatif yang lebih berkesan untuk membantaras isu ini daripada yang berlaku di negara ini agar keharmonian dan keselamatan negara dapat diperkukuh. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.